Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan kritikan sastra. Kritikan sastra ini di bawah kursus BMMB 1104, khusus sastraan dan kebudayaan bahasa Melayu. Berikut merupakan ahli kumpulan yang terdiri daripada Ahmad Hazim, yang kedua Adam Haris dan yang ketiga saya sendiri, Ammar Munkri. Jadi pada kali ini, karya sastra yang kami pilih ialah novel Chot yang ditulis oleh Azizi bin Haji Abdullah. Baik, saya akan menerangkan definisi kritikan sastra. Definisi kritikan sastra ialah hasil tafsiran atau pemikiran pembaca, pengkritik terhadap karya sastra yang dibaca. Selain itu, kritikan sastra juga cabang mengajar yang berhubung dengan hal-hal seperti mengelas, mendefinisi dan menilai karya sastra. Baik, sekarang kita masuk kepada kritikan teguran. Dalam novel Chart, terdapat beberapa aspek yang boleh dikritik untuk meningkatkan mutu sastra. Berikut adalah beberapa kritikan yang mungkin berguna. Okey, kritikan teguran yang pertama ialah perkembangan watak. Mungkin terdapat kekurangan dalam pembangunan watak utama dan sampingan. Pembaca mungkin ingin melihat lebih banyak lapisan dan kerumitan dalam personalitikan watak-watak untuk menjadikannya lebih meriah dan mudah untuk bersimpati. Oh, nak azam tu. Nak azam tu. Baik, yang kedua ialah gaya bahasa dan pilihan kata. Adakah gaya bahasa dan pilihan kata dalam novel ini sesuai dengan tema dan suasana yang anda cuba capai? Kadang-kadang penggunaan perkataan yang tidak sesuai boleh mematahkan mood dan pengalaman pembaca. Dan yang terakhir untuk kritikan teguran adalah tata bahasa dan ejaan. Tata bahasa dan ejaan dalam novel juga perlu diberi perhatian. Walaupun tidak berkaitan secara langsung dengan aspek sastra, kesalahan tata bahasa dan ejaan boleh mengganggu pengalaman pembaca. Baiklah, kita akan pergi kepada jenis kritikan yang kedua, iaitu kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan ini bermaksud kritikan yang akan mencari nilai moral yang terdapat dalam karya sastera. Hal ini kerana kepentingan aspek moral akan menjadi teladan kepada para pembaca. Maknanya kita akan cari kebaikan atau nilai moral dalam karya sastera yang telah dipilih. Di dalam cerpen ini, pengarang telah menyelitkan nilai-nilai tanggungjawab seorang anak kepada keluarga. Hal ini dapat memberikan kesedaran kepada semua pembaca. Ini merupakan nilai yang pertama yang saya jumpa di dalam novel, iaitu nilai tanggungjawab. Contoh di mana menunjukkan nilai tanggungjawab terdapat dalam karya sastera ini ialah Alias yang mengambil alih tempat bapanya untuk mencari duit. Sebab apa? Sebab kita tahu bapa Alias ni telah meninggal dunia. Jadi Alias telah mengambil alih tempat bapanya untuk menyara keluarganya yang miskin. Nilai moral yang kedua saya jumpa ialah nilai agama. Dalam cerpen ini, pengarang telah menyediakan nilai agama kepada semua pembaca untuk terus taat kepada perintah Allah walau apa jua keadaan. Contoh di mana nilai agama terdapat dalam novel ini ialah Alias dan ibunya menunaikan kewajipan sebagai hambanya dengan mendirikan solat dan membaca Al-Quran. Jadi di sini terbukti bahawa walaupun kita miskin, tapi kita tetap kena taat kepada perintah Allah kerana perintah Allah itu merupakan satu kewajipan kita sebagai hambanya. Tiada alasan untuk kita tidak melakukan perintahnya jika tidak terdapat kemaslahatan. Baiklah, kita akan pergi kepada kritikan yang ketiga, iaitu kritikan penganalisisan. Kritikan penganalisan ini merupakan kritikan yang dilakukan oleh para pembaca di mana mereka menganalisis karya sastera mengenai apa-apa sahaja yang terkandung di dalam karya sastera. Sebagai contoh, watak sepingan, bahasa, permulaan cerita, pengakhiran cerita dan banyak lagi. Jadi maknanya kita diberi kuasa lah untuk menganalisis apa-apa sahaja dalam karya. Tak kisahlah pasal apa pun. Jauh tu. Jadi mari kita lihat permulaan cerita yang telah dianalisis oleh saya sendiri. Novel ini mengisahkan mengenai Alias yang berumur 11 tahun. Dia tinggal bersama ibunya yang lumpuh. Kehidupan mereka sangat miskin di mana Alias akan mengambil upah untuk memetik kelapa tua di dusun orang kampung. Sebab apa dia tidak tinggal bersama bapanya?
kerana bapanya telah meninggal dunia. Seterusnya kita akan pergi kepada analisis yang kedua, iaitu pengakhiran cerita. Novel ini berakhir dengan kematian Chod yang dibunuh oleh ayah sendiri. Chod telah dikuburkan di tepi pokok langsat. Cikgu Sunan, akibat daripada kejadian tersebut, Cikgu Sunan telah berjanji untuk membiayai kos pembelajaran alias hingga ke universiti. Jika kita lihat, pengakhiran cerita ini sedih sedikit sebab Chod telah mati meninggalkan alias disebabkan oleh Cikgu Sunan. Jadi sebab dengan rasa bersalah tersebut, Cikgu Sunan telah berjanji untuk menanggung semua kos pembelajaran alias. Baiklah, kita telah sampai kepada kritik analisis yang terakhir, iaitu mengenai watak sampingan. Watak sampingan yang terdapat di dalam novel yang kami pilih ialah Cikgu Sunan. Cikgu Sunan ini merupakan seorang cikgu yang mengajar alias di sekolah. Beliau juga selalu memarahi alias kerana tidak hadir ke sekolah. Hal ini menunjukkan beliau seorang yang melakukan tanggungjawab sebagai seorang guru. Walaupun dia selalu memarahi alias, tetapi itulah tanggungjawab guru supaya murid-murid untuk selalu belajar demi masa depan mereka. Seterusnya, pada akhirnya beliau meminta maaf kepada alias kerana beliau tidak tahu akan keadaan keluarga alias. Dia marah alias sebelum ni kerana dia ingat alias ni sahaja tidak datang sekolah. Pada hakikatnya, alias ni tidak datang sebab ada masalah keluarga, iaitu dia untuk cari duit untuk menyara keluarganya yang miskin. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung ke kritikan saranan bagi novel Chod. Sebelum saya mengkritik dengan lebih jauh bagi kritikan saranan untuk novel Chod ini, eloklah untuk kita mengetahui apa itu sebenarnya kritikan saranan. Untuk pengetahuan semua, kritikan saranan membawa maksud tentang cadangan yang dikemukakan oleh pengkritik kepada empunyai karya agar karya tersebut dapat dimantapkan lagi. Sebagai contoh, pengkritik akan mencadangkan pengarang untuk menambah baik terhadap karya yang dihasilkan melalui aspek persoalan, tema atau plot cerita. Pendek kata, dalam kritikan saranan ini, sebagai contoh, saya seorang pengkritik, saya akan mencadangkan tentang beberapa penambahbaikan kepada empunyai karya untuk beliau membaiki ataupun menaik taraf tentang karya yang telah dihasilkan itu. Baiklah, untuk itu, tanpa membuang masa, ayuh bersama-sama saya kita mengkritik novel Chod dari segi kritikan saranan. Ayuh. Baiklah, inilah merupakan kritikan saranan yang telah saya hasilkan, di mana saya akan menganalisis satu situasi dalam novel Chod dan saya akan mengajukan idea saya tentang bagaimana kita ingin menambah baik karya Chod ini. Idea asalnya ialah situasi pada akhir novel Chod, Cikgu Sunan berjanji akan membantu alias untuk menyambung pelajaran. Alias gembira di samping ibunya masih di sisi. Itu merupakan idea asal dalam novel Chod. Oleh itu, saya sebagai pengkritik dalam kritikan saranan ini, saya akan mencadangkan bahawa kita tukar sedikit plot cerita untuk menambahkan lagi emosi dalam novel Chod ini. Di mana idea saranan saya ialah pengarang boleh menukar plot cerita di mana sebelum Cikgu Sunan datang untuk meminta maaf kepada alias, ibu alias kemungkinan meninggal dunia disebabkan oleh penyakit yang sedang dihadapi olehnya, iaitu lumpuh yang teruk. Baiklah, seterusnya saya akan berkongsi tentang justifikasi saranan saya mengapa saya mengkritik novel Chod sebegitu rupa. Kritikan dilakukan bagi menambah lagi kesedihan di dalam novel Chod. Dengan adanya plot ini, pembaca akan lebih terkesan dengan apa yang dibacanya dan dapat menyentuh lagi hati dan perasaan pembaca. Maksudnya di sini, kalau saya tidak kritik pada situasi ini, mungkin ia telah dapat membawakan satu emosi yang sedih kepada pembaca. Namun begitu, sekiranya kita mengubah sedikit plot ceritanya dan menambahkan lagi tentang emosi kesedihan, mungkin kita akan dapat tarik lagi pembaca untuk terus mengikuti tentang apa yang akan berlaku selepas ini.
Kini masih bersama saya untuk meneruskan lagi kritikan penilaian bagi novel Chot. Ayuh, sama-sama kita kritik. Macam sebelum ini, sebelum kita menelusuri dengan lebih dalam, eloklah untuk kita faham apakah itu kritikan penilaian. Kritikan penilaian ialah tindakan pengkritik untuk menilai sesuatu karya sastera dari segi isi atau mesej yang hendak disampaikan oleh pengarang. Dalam konteks ini, pengkritik akan menilai mengikut keistimewaan atau kekurangan karya tersebut. Karya yang dikritik hendaklah dinilai dengan adil dan mengemukakan hujah yang kukuh dan logik. Maksudnya di sini, sebagai seorang pengkritik, jika kita ingin mengkritik dalam aspek kritikan penilaian, kita haruslah mempunyai hujah atau bahan sokongan yang logik untuk menyokong atau menampung kritikan yang kita buat terhadap keistimewaan dan kekurangan. Hal ini dilakukan supaya dapat menunjukkan bahawa kita sebagai pengkritik melakukan tugas kita dengan baik tanpa membuat secara suka hati sahaja. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung kritikan penilaian bagi novel Chot. Macam yang saya cakap sebelum ini, kritikan penilaian boleh dilakukan dari segi dua aspek, iaitu yang pertama keistimewaan, yang kedua kekurangan. Kali ini saya akan mengkritik dari segi keistimewaan saja. Jadi ada satu babak dalam novel Chot ini, iaitu Cikgu Sunan menengking Alias kerana datang lewat ke sekolah sehinggakan Alias terjatuh dan telinganya terkena bucu meja. Mengapa saya katakan situasi atau babak ini istimewa? Kerana plot ini sangat istimewa kerana babak kesakitan telinga yang dihadapi oleh Alias dibawa sehingga akhir novel, di mana rakan-rakannya mengejek Alias sehingga Alias enggan untuk datang ke sekolah. Jadi di sini kita nampak bahawa pengarang ingin menunjukkan bahawa isu telinga yang dihadapi oleh Alias itu mampu untuk beri kesan kepada kehidupan Alias sehingga kan ia mendorong Alias untuk tidak hadir ke sekolah. Seterusnya saya akan memberikan slide ini kepada sahabat saya Hazim untuk meneruskan tentang kritikan sanjungan. Baik, yang terakhir sekali ialah kritikan sanjungan. Apa itu kritikan sanjungan? Sanjungan dalam sastra selalunya merupakan representasi dari penghargaan untuk nilai, watak atau kemahiran tertentu. Dalam konteks novel, sanjungan boleh dicerminkan dalam cara pengarang melayan watak, gambaran persekitaran atau melalui naratif secara keseluruhan. Kritikan sanjungan yang pertama adalah penggunaan bahasa halus. Novel ini menggunakan bahasa yang halus dan padat, menunjukkan kemahiran pengarang dalam menyampaikan emosi dan situasi dengan sewajarnya. Seterusnya, pemilihan tema yang berkaitan. Tema yang dibangkitkan dalam novel ini juga relevan dengan isu sosial atau kemanusiaan. Justru, ia memberi makna yang mendalam kepada pembaca. Dan yang akhir sekali untuk kritikan sanjungan, penceritaan yang berlapis. Cerita dalam Chot mempunyai banyak lapisan, termasuk konflik dalaman dan luaran, memberikan kedalaman yang menarik untuk pembaca.